Muhammad, bagaimana hukum orang yang berpenyakit buasir yang terpaksa menjolok dengan jari akan buasirnya yang keluar ketika membuang air besar? Adakah batal puasa? Bagaimana jika dia biasanya buang air besar berhari-hari? Dalam tubuh kita ni ada rongga. Bila kita berpuasa, kena pastikan jangan masuk benda asing ataupun ain dalam rongga. Kita ada rongga yang dia masuk melalui telinga, masuk melalui hidung, masuk melalui mulut, masuk melalui zakar, masuk melalui faraj, masuk melalui dubur. Dalam mazhab Syafi'i, semua ini dikira rongga. Kalau ada ain, benda asing masuk melalui dubur ke dalam rongga, batal puasa. Melalui zakar, batal puasa. Melalui faraj, batal puasa. Melalui telinga, batal puasa. Melalui hidung, batal puasa. Melalui kerongkong, halkum, batal puasa. Jadi kita nak membicarakan melalui dubur. Jadi bahagian dubur yang kalau kita masukkan sesuatu objek ke dalamnya membatalkan puasa adalah ruang rongga. Jadi dubur ni dia ada satu istilah dipanggil masrubah. Masrubah ni dalam bahasa Arab digunakan juga perkataan halqatud dubur ataupun bulatan dubur, ataupun takut tak faham, iaitu dipanggil daging mengemut. Kalau tak faham, jadi faham kan? Jadi kalau orang tu dia basuh berak dia, buang air besar, dia masuk jari dia. Kalau jari dia sampai di bahagian yang wajib basuh, bila kita buang air besar ni, bahagian mana kita wajib basuh? Ini kena betulkan. Membetulkan semayang bermula dengan membetul cara basuh berak, dengan cara basuh air kencing. Sebab itu, minta maaf cakap, kalau kita buang air tandas duduk, kalau kita tak buat betul-betul, sebenarnya kita basuh tak betul. Sebab apa? Bila kita duduk di atas tandas duduk, dia terkepit. Dan kalau kita tak korek, kita tak basuh dengan sempurna bahagian dubur tersebut, sedangkan bahagian itu wajib dibasuh. Bahagian yang wajib dibasuh ni adalah bahagian yang kalau kita cangkung, dia terbuka. Bahagian itu wajib basuh. Kalau ada najis di situ, semua kena pastikan dihilangkan dan dibersihkan. Jadi kalau orang tu dia duduk, benda tu terkepit kat dalam. Kalau dia tak korek, benda tu tak bersih. Jadi dia khawatiri dia punya sembahyang tak sah kerana dia basuh berak tu tak betul. Sebab itu cara buang air yang terbaik adalah cangkung. Orang yang sihat tak payah buang air atas duduk, cangkung. Cangkung tu pun dari segi kesihatan pun bagus, kan? Daripada segi sunnah tu dah memang betul dah sunnah Nabi SAW. Kalau orang Arab dia panggil tandas cangkung tu tandas Eropah. Memang Eropah pun yang buat. Jadi kalau orang tu sakit uzur tak apalah, kita sihat, kalau ada tandas cangkung itu yang terbaik, sebab dia lebih melegakan perut dan dia lebih membersihkan bahagian yang sepatutnya dibersihkan. Kita kembali kepada masalah buasir. Orang yang kena buasir, kita tahu bahagian yang daging mengemut tu, dia ada dipanggil istilah buasir. Buasir itu keluar. Kalau dia buang air, benda tu keluar, daging tu, maka dia kena tolak masuk balik ke dalam. Itu memang kerja dia lah, orang yang buasir. Bila dia buang air, buasir itu keluar, so dia kena tolak. So ketika dia tolak tu akan termasuk jari dan seumpamanya. Ini disebut dengan jelas oleh ulama. Misalnya dalam kitab Buriyah Al-Mustarsyidin, bahawasanya untuk orang yang buasir memasukkan maq'adah basur ataupun daging buasir itu, walaupun sehingga ada jari yang termasuk, kerana itu adalah darurat, itu adalah keperluan, maka ia dimaafkan dan puasa dia tidak batal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.